Assalamualaikum. Hai, nama saya Sofi Dan nama saya Kalis. and we are your host for this episode. Betul ke? Baik tanya dari Paiseh. Okay, kita ada special guest atau tamu khas. We have Ustaz Yusri. Ustaz, sila intro sikit. Okey, nama saya seperti sebut tadi Yusri, boleh panggil Ustaz Yusri lah. Nama panjang Muhammad Yusri Yubi bin Muhammad Yusof. Sekarang ni saya dahulu saya bekerja sepenuh masa di Pergas sebagai ketua pegawai eksekutif dan sekarang saya membuka konsultasi saya sendiri namanya Yusri Yusof Consulting. So memberikan konsultasi keluarga kepada masyarakat Islam lah yang memerlukan, insya-Allah. Ni dah lah sponsor by Pergas Dulu lah. Dulu dia kerja Pergas ya. Terima kasih Ustaz for that. Okay, Jadi kalau ada keluarga, pasangan yang ada masalah rumah tangga, ada masalah ataupun anak-anak mereka ataupun individu, mereka akan jumpa saya lah, dapatkan konsultasi. Jadi kita akan jumpa lah bagi bantuan. Bagi mereka yang ingin berminat, boleh minta bantuan dari Ustaz Yusri. Baru calling ke? So, thank you Ustaz. So kita nak tahu mengenai episod ni, episod mengenai coping with mental health. Kita macam coping with death. So kemarin ada episod yang episod 2 tu Ustaz Hafiz kan? Ustaz Mengenai apa tadi? Kena tengok sendiri Kena tengok sendiri. That's why. Okay, so Hafiz kita mana? Ustaz Hafizuddin. Yang video makruf tu. Kalau nak tahu sangat tengok last episode. So kita nak tahu macam mana coping with the loved ones or how we deal with the death, the family members lah katakan, or that something that could lead to suicidal thoughts. So Khalid, question ni sebenarnya daripada bila-bila kita kan? Betul juga. Saya yang buat kan. Yang buat. Kita yang use juga. So going for the first question kan, betul ke Ustaz, kalau kita tak dapat teruskan hidup kan daripada saudara mara yang mati, akankah kita membawa kesan kepada si mati? Maknanya kalau dia tak dapat teruskan hidup, saudara mara dah meninggal, kemudian dia buat sesuatu perkara yang tak elok ke apa beri kesan ke tidak kepada si mati. Jadi kalau dalam sebenarnya seseorang tu bila dia sudah meninggal dunia, dia punya dosa-dosa dia ataupun dia tak memberi kesan dah kepada orang lain tak akan beri kesan kepada dia. Maknanya kalau kawan kita dah meninggal, bapa kita dah meninggal, ya, dia punya urusan dia di dunia dah selesai. Dah habislah. Jadi kalau kita pula buat dosa, maka dosa tu kita je yang dapat. Yang hidup ni punya dosa kita saja yang dapat. Kita tak bawa dosa tu, yang meninggal tu tak menjadi tambahan dosa kepada dia pula. Sebab urusan dia dah habis dah. Ini sebab Allah kata wala taziru waziratun wizra ukhra. Tidaklah orang yang membawa mempunyai dosa tu memberi kesan kepada orang yang lain pula. Dia dah dia dosa seorang, dia tak beri kesan kepada yang lain. Sebab orang yang sudah meninggal dunia ni, mereka ni hanya technically, secara umumnya dia dah selesai urusan dengan Allah kan. Dan terputus amalannya. Kan Nabi kata ada hadis yang orang yang sudah meninggal dunia kan, yang kalau mereka sudah meninggal, idza mata ibnu Adam inqata amaluhu. Jadi terputus amalannya kecuali 3 perkara. Kan, orang yang sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat kan, Anak yang soleh. dan anak yang soleh yang mendoakan. So kita cuma boleh hanya doa orang yang sayang kita lah, kira amalan orang. Jadi kalau kita punya dosa ni dosa kita je lah dapat. Bapa dah ajar. Kita yang tanggung. Kawan dah buat baik, dia dah ajar pada kita bagi nasihat, tapi kita buat sesuatu yang tak elok, kita yang dosa sendirilah. Tapi bagi yang meninggal dunia ni, mereka dah terputus amalannya kecuali kalau masa hidupnya dia ada ajar ilmu yang bermanfaat. So bila kita buat ilmu tersebut, dia ajar kita buat, dia pun dapat pahala. Dia sedekah jariah, sedekah masjid, dia wakafkan apa, dia akan dapat pahala berterusan. Ataupun anak dia doakan dia, dapat pahala. Ustaz, soalan yang seterusnya kan, kalau kita, especially kalau kita nak selepas kematian seseorang kesayangan kita kan, kita pun nak tahu ayat-ayat apa yang boleh kira tenangkan hati kita, yang digalakkan untuk membaca kan. Secara umumnya memang kita ni
segala bila kita nak tenangkan hati, dua perkara lah. Satu, solat dan zikrullah. Ya, solat dengan zikir. Kan Allah kata ala bizikrillah tatma'innul qulub. Dengan berzikir kepada Allah, ia akan menenangkan hati kita. Jadi kita ni bagaimana kita nak tenangkan hati ialah dengan kita banyak ingat Allah dan banyak berzikir. Jadi kalau kita hadapi masalah, jangan lupa solat. Banyakkan solat. Banyakkan solat, banyakkan zikir. Ya, mungkin kalau subhi dan tadi Khalis dan bukan. Ni bukan Khalis. Ini Sobhi. Yalah, ni Khalis dan Sobhi. Sobhi kan. Sobhi dan Khalis. Jadi kita banyakkan solat dan kita banyakkan zikir. Jadi kalau antara zikir tu kita boleh apa-apa saja zikir, dan mungkin yang popular yang orang selalu bacakan untuk nak terang hati biasanya baca surah Al-Insyirah lah. Kan Alam Nashrah. Surah Alam Nashrah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam Nashrah laka sadrak wa wada'na ka wizrak. So doa-doa itu untuk menenangkan hati kita. Ataupun mana-mana zikir yang kita ingat, dan solat. Bila solat tu kita minta dengan Allah. Bila kita solat, kita rasa gelisah kan? Bila kita rasa pening, kita rasa gelisah, kita rasa macam minda kita tak karuan, minda kita tak tentu arah, kita solat, kita mengadu dengan Allah. Solat ni bukan sekadar kita baca je dan duduk sujud kan, tapi kita juga mengadu dengan Tuhan. Kita mengadu. Macam orang mengadu dengan Allah, mengadu dengan manusia, dia akan rasa tenang tak, kita ada problem, kita share dengan siapa? Dengan kawan kita. Kan? Kita share dengan bapak kita, kita share dengan mak kita. Kalau orang dah berkahwin, dia share dengan isteri dia. Bila kita share kan, kita jadi apa? Jadi tenang. Kita rasa macam tak, kita apa yang dalam hati kita lepaskan kan. Kita akan rasa tenang. Itu share dengan manusia. Kalau share dengan Allah, lagilah powerful. Allah lagi maha mendengar. Allah lagi maha mendengar. So kita share dengan Allah, kita lepaskan apa yang rasa resah, gelisah dalam diri kita, kita ngadu dengan Allah. Jadi tempat yang paling banyak orang mengadu Allah, yang Nabi pun ajar, antaranya mungkin banyak orang tahu ketika dalam sujud, banyak orang cakap macam tu. Tapi antara tempat yang terbaik juga yang disebutkan oleh Nabi ialah ketika kita lepas tasyahud akhir. Bila kita dah habis tasyahud akhir, fil alamin innaka hamidum majid, Nabi ajar jangan terus cepat-cepat bagi salam. Sebab itu adalah situation, tempat di mana Nabi ajar masa itu untuk kita bacalah doa apa yang kita suka. Jadi kalau kita nak mengadu dengan Allah, tempat di situlah tempat nak kita mengadu. So kita boleh mengadu dalam hati kita, dalam bahasa Inggeris ke dalam bahasa Melayu. Kita minta lah dengan Allah apa yang kita nak, kita mengadu, Allah tu dengar. Kan tadi Sofi kata mendengar kan? Allah mendengar. Manusia dengar, Allah lagi maha mendengar. Dan dia lagi maha mengetahui apa yang dalam hati kita. Allah maha mengetahui. Kita duduk situ je, kita nangis je, kita sedih je, Allah dah tahu dah pada hati kita. Kenapa kita nangis? Kenapa kita sedih? Belum cakap lagi. Sebab Allah kan tahu apa yang ada dalam hati kita. Allah apa yang tahu apa yang dalam minda kita. Perasaan kita. Apa yang kita lalui kan. Apa yang kita lalui. Manusia dia diam. Kita tak diam, kita nangis, kita tahu apa dia nangis ni pasal apa kan. Nak cakap baru dia tahu. Allah kita nangis tu Allah dah tahu dah. Tak sebelum nangis pun dah tahu kan. Sebelum nangis dah tahu dah. Dah rancang dah. Ni tak lama lagi kau nangis tak ni? Dan kita luahkanlah, kita lepaskanlah pada Allah. Jadi Allah mendengar. InsyaAllah kita akan rasa lega selega-leganya. InsyaAllah apa yang kita doa pun minta daripada Allah tu dia akan makbul kan. InsyaAllah. Tapi itulah memang betul lah, kalau kita nak luahkan kepada manusia memang rasa dia tenang, tapi apatah lagi kalau kita nak meluahkan betul kepada sangat. Betul. Yang Maha Pencipta kita. Pencipta. Dahsyat. Wah. Okay. On to the next question Boleh lah, silakan question dia. Betul ke Ustaz? Kalau penyakit mental ni kan adalah dia sebuah hukuman lillahi. Ia lihat bagaimana kita melihatnya lah secara positif lah. Setiap dia sebenarnya lebih tak boleh nak kata hukum lah. Kita pun tak tahu kan. Kalau nak kata hukum pun orang akan salah faham dia. Habis Nabi tu Allah hukum ke? Tidak kan? Betul, Nabi pun macam-macam kena test, betul tak? Nabi kena test macam-macam. So pada saya lebih kepada ujian. Lebih pada ujian. Nabi tu Allah sayang dia. Allah paling sayang Nabi Muhammad dan Nabi-Nabi lain. Tapi Allah tetap bagi macam-macam ujian. Kan? Ujian anak, ujian kemiskinan, ujian anak yang tak dengar kata, keluarga yang tak dengar kata, adik-beradik yang tak dengar kata, kan?
kebanyakan kisah-kisah Nabi tu memang dorang Jadi itu semua adakah bermakna Nabi-Nabi tu tak bagus? Adakah bermakna Nabi-Nabi tu dia tak elok? Tapi sebenarnya ia adalah ujian daripada Tuhan. Allah nak, sebenarnya kita kena lihat daripada sudut yang positif. Bila kita berikan macam sakit dan sebagainya, kita tekanan perasaan, depression contohnya. Nanti akan tertanya-tanya juga kenapa begini begitu. Itu pun Kita tanya kenapa Allah betul, saya memang tadi saya ada kata saya buat konsultasi keluarga kan. Memang kebelakangan ni banyak sangat kes-kes tertanya-tanya macam itu. mental ni. Kes kesihatan mental. Ustaz, kenapa saya kena test macam gini Ustaz? Kenapa Allah tak sayang saya ke? Kenapa orang lain tak ada apa-apa pun? Kenapa saya kena macam ni? So itu soalan yang biasalah macam apa yang Sobhi tanya kan. Jadi jawapan kita ialah mungkin awak kena test macam ni. Awak kena test depression contohnya ataupun anxiety. Orang lain dia tak kena anxiety ataupun depression. Dia kena test lain pula. Mungkin lebih mungkin lebih teruk ataupun lain pula. Mungkin dia miskin. Mungkin dia kematian. Mungkin dia sakit. Kanser ke apa ke. Awak tak kena kanser. Awak kena depression. Test awak lain. Orang lain tak kena kanser, tak kena depression tapi dia kanser. Ataupun mungkin bapak dia meninggal ke apa ke. Ataupun dia ada masalah dengan anak dia sampai dia depres. Ataupun dia ada masalah dengan suami sampai dia depres. Orang lain langsung tak ada suami. Langsung tak ada anak. Lagi sedih. Dia dah kahwin. Dia ada anak, dia pernah gembira kan. Kemudian sekarang ada masalah. Tapi orang lain kadang langsung tak ada suami. Daripada dulu tak ada. Single ya? Tak ada anak. Kan? Jadi masalah, lagi sedih tak? Tak ada anak. Tak kahwin. Kan? Duduk seorang je. Sedih kan? Jadi lain-lain orang, bagi ia adalah lebih kepada ujian. Kita lihat pada positif. Sebab kita akan bawa, kalau saya akan bawa daripada renungkan ujian Nabi-Nabi. So Nabi tu Allah sayang. Dia kata, Allah kenapa saya kena test ni? Kenapa orang tak kena? So sama juga macam Nabi. Kenapa Nabi kena test? Kira ada macam sebab ni ada hikmah kira. Kenapa Allah test Nabi? Nabi anak dia meninggal, isteri dia meninggal, pakcik dia meninggal. Padahal tu Allah paling sayang Nabi Muhammad tu. Kan? Sebab Allah nak naikkan darjat dia, kedudukan dia. Jadi Nabi lihat lebih kepada positif. Memang cakap macam senang lah. Tapi ini cara kita nak macam bagi motivasi lah. Bagi dia lebih semangat lah. Dan sebab juga nak menangani tu, ujian tu memang susah juga kan. Memang susah. Maknanya orang yang dia dapat lawan ujian tu, kedudukan dia akan lebih tinggi. Dan Allah ni tahu hamba-hamba dia sama ada dia boleh tak lah terima ujian tu ke tidak. Allah tahu semua hamba dia kuat sebenarnya. So bagaimana dia nak belajar nak lawan ujian-ujian tu. Dari ujian tu lah dia akan belajar. Betul. Mungkin lepas tu dia akan lebih kuat lagi. Dia akan lebih bangkit. Berapa ramai orang yang kena COVID-19 ni, COVID-19, kena buang kerja. Kan? Tapi kadang-kadang dengan sebab dia buang kerja, dia terpaksa kerja sendiri. Bila dia terpaksa kerja sendiri, kadang-kadang dia tak tahu, rupanya pendapatan dia kerja sendiri lagi banyak daripada kerja dengan orang. Contohnya, saya pernah terbaca satu di Malaysia. Dulu dia buat, macam sekarang kita buat rakaman kan. Rakaman ni kan. So, dulu dia buat rakaman, video viral sebagainya. Tapi bila dah COVID-19, tak boleh buat video. Dulu kaya buat video, YouTube. Sekarang tak boleh buat video. So, apa dia buat? Terpaksalah jual produk. Lagi kaya pula jual produk tu daripada dia rakam video. So, kadang-kadang bagaimana kita melihat satu perkara yang lebih positif, mungkin macam tadi Sobi kata, kita belajar dari situ, kita akan lebih kuat lagi lepas tu. Dari situ memang dia adalah manfaat juga untuk kita kan. Kadang-kadang dia akan lebih kuat, mungkin lepas tu dia pula boleh nasihatkan orang lain yang hadapi masalah sama macam dia. Dari free therapy lah ni? Free therapy session? Free therapy. Ini boleh free therapy free therapy Kita sama-sama belajar ni. Itulah, seterusnya, soalan seterusnya kan. Kenapa kan ada sebahagian orang Islam yang meremehkan kesihatan mental? Especially daripada orang orang Muslimah sebahagian. Tadi kita kata pasal kesihatan mental tu satu test, satu ujian. Jadi ini tak ada orang nak sakit mental. Betul tak? Tak ada orang nak sakit mental. Jadi cuma isunya kadang-kadang sakit mental ni ramai orang tahu.
oh ni mental, ni depression, ini anxiety, ini dementia sebagainya. Tapi tak ramai orang faham. Tak ramai, betul tak? Tak ramai orang faham. Orang ada stigma macam ini kalau anxiety contohnya. Ni pemalas lah. Kan? Anxiety kan orang macam nak pergi kerja susah, nak pergi sekolah susah, fikir macam-macam kan. Ni pemalas lah. Tapi dia tak tahu yang dia ada ni anxiety. Orang yang macam depression. Iman tak kuat. Iman tak kuat lah. Ni tak sembahyang lah. Saya selalu dengar tu. Betul tak? Padahal ada juga pelajar madrasah yang depression. Ada juga ustazah, ada ustaz yang depression. Betul. Habis ustaz tu tak sayang. Tak, dia iman tak kuat ustaz. Betul Ustaz, dia depres. Iman tak kuat ustaz ni. Tapi dia jadi imam. Imam, confirm ni iman dia tak kuat ni. Kan iman ada turun naik. Ada masanya kita kadang-kadang kita diberi ujian yang berat sangat. Kan kita tak kena ujian, orang lain tak kena ujian macam dia kena. Kan mungkin dia agak tertekan pada masa tu, tapi bukan bermakna dia tak boleh menangani ujian tersebut. Dia kena belajarlah. Dia kena belajarlah. Jadi kita ni, bila kita kena tentang kesihatan mental ni, dia bukan sekadar yang sakit tu saja. Yang sakit tu kena berusaha. Dia kena belajar. Tapi kita pun, kawan-kawan, mak bapak, adik-beradik keluarga pun kena support. Kena faham apa masalah. Sebab tu kalau kita pergi macam rawatan, rehabilitasi untuk mental illness ni, dia bukan rehab, dia bukan ajar yang sakit saja. Dia juga ajar yang dia sekeliling dia. Sekeliling dia. Family member semua kena tahu. Kalau katalah bapak dah tua, datuk dah umur dah 80-an, nyanyuk. Itu pun mental juga, dementia. Dia nak ajar dia macam mana? Dia tak nak belajar dah ada macam tu. Dah lupa. Yang kena pergi, kalau macam anxiety mungkin yang orang anxiety pun kena belajar juga. Tapi yang lain kena belajar lah. Macam mana nak tangani bapak kita yang sakit. Tak boleh kata bapak ni perangai lah ni. Dah tua-tua perangai lah. Asyik lupa je. Asyik lupa je. Iman ni tak kuat. Marah-marah mak. Padahal kadang-kadang dia lupa dia akan marah-marah. Dia punya mak kita lah. Dia marah isteri dia. Pernah saya pernah terjumpa orang macam ini. Kan? Saya pernah satu kali tu. Ni berlaku, dah dulu saya tak perasan lah. Tapi saya ingat balik, saya rasa ni sakit orang yang nyanyuk. Dia duduk sebelah saya, dia naik bas. Saya duduk sebelah dia, orang tua ni. Kemudian lepas tu dia merapu, dia merepek lah. Dia cakap pasal isteri dia. Bini aku ni ada hubungan dengan India, dia duduk kata yang dah tak baik lah. Ada buat benda dengan India ni. Macam-macam ada. Macam-macam lah. Tapi cuba fikir. Dia dah tua. Dah tua. So dia ada penyakit. Katalah dah 60 lebih. Takkanlah isteri dia nak kat 70 tu ada hubungan dengan orang lain kan? Orang lain tu lah. Kan? Jadi kalau orang tak, jadi kemungkinan besar dia sudah nyanyuk lah. Sudah nyanyuk dia akan buat meripik. Tapi kalau kita tak faham, kita akan marah. Apa ni pak? Mak tiap-tiap hari kat rumah ni, bapak tuduh mak ada hubungan dengan lelaki lain. Betul tak? Mak tiap-tiap hari jaga makan bapak. Mak dah tua, takkan mak ada hubungan lain. Betul kan? Sebab kita tak tahu sakit bapak tu, kita tak kesiankan dia. So dari segi memang penyakit mental ni kita kena tukar persepsi lah kira. Pasal ada stigma dia kan. So dari situ faham. Kita kena faham. Kita kena faham. Dan jadi juga kita faham, kita bagi tolong dia. Betul. Takkan nak tunggu satu hari bapak kita tiba-tiba hilang. Baru nak faham. Sebab nyanyuk, dia dah keluar, dia lupa nak balik. Dan dia tak tahu naik bas apa, bas tu pergi mana. Nak kena report polis ni. Report polis. Kalau dia tahu bapak dia nyanyuk ke siapa, dia ada macam ada cara-cara dia lah pakai bapak dia sentiasa bawa tag ke, name tag ke apa ke, sentiasa ada. Jadi kalau hilang dia tahu orang boleh tolong. Tapi kalau bapak dia keluar je, nak pergi sarapan tak bawa wallet semua, dia boleh pakai baju. Kalau lost found can get address ke. Itu cara-cara antaranya untuk orang yang ada sakit nyanyuk. Tapi nak tunggu macam gitu ke? Dah hilang baru baru perasan. Baru nak percaya bapak dia nyanyuk lah apa semua. So ini kesedaran perlu ada. Banyak kan mental illness ni, banyak benda. Banyak. Fikir
Tekan mentally fikir dia. Wah, okay. Tak ada Buat you fikir dulu, I will ask Ustaz the next question. Dan Itulah, I ini fikir juga. berlaku. Yang tadi tu kes yang saya jumpa, tapi yang saya jumpa masa dulu. Tapi sekarang ni pun saya jumpa ada juga keluarga-keluarga macam tu. Yang bertempat dengan keluarga yang mak bapak dia macam kemungkinan dementia. Kenapa saya kata kemungkinan? Sebab anak beranak dia tak bawa bapak dia jumpa dengan yang psikiatris, pakar untuk nak diagnose dia punya kesakitan. Bapak anak dia pun tak tahu. Tapi bila saya tanya soalan-soalan, dia baru kira sedar. baru bapak gini. Semayang tak tentu waktu. Semayang orang tu. Takkan orang semayang pukul Zuhur pukul 11. Mana ada orang semayang maghrib pukul 6. Ini bukan musim sejuk kat Europe pukul 6 dah maghrib. Ini Singapura. Dia tengok matahari pun lain sikit. Dia tengok jam, salah jam. Kan? Salah Itu setting. tak ada orang yang lupa lah. Dia dah tak mental dia dah tak ingat lah. Ya, kesian dia. Ya, kesian lah. Tapi kalau nasib Kesian baik lagi dia sedar. kalau kita tak kesiankan dia. Kita ingat dia ni sengaja. Dia perangai. Itulah. Kesian kita marah bapak dia. Dosa kan? Betul. Nak kena Kalau faham. bapak salah pun tak boleh marah macam tu. Apatah lagi kalau bapak sakit. Seterusnya yang question Dah fikir soalan seterusnya. of course. Okay. Fikir. Kau belum give kan? Tak tengah fikir ni. Saya kasih. So kalau ni just continuation lah. So kalau seorang Islam macam Muslim menghadapi penyakit mental apa yang dia kena buat? Selain apa Ustaz tadi cakap lah. Ada banyak tadi kita dah sebut tentang zikir. Zikir. Betul tak? Tentang zikir. Jadi sebenarnya apa yang dalam Islam ajar sebenarnya sama dengan apa yang kalau kita jumpa doktor ke jumpa pakar, dia akan ajar perkara yang sama. Sebab Islam ni ajar benda-benda yang baik. So benda-benda yang baik semua ada dalam Quran, semua ada dalam sunnah. Sebenarnya apa yang diajar oleh pakar, itulah diajarkan oleh agama kita. So cuma ada tambah-tambahan lah. Of course pakar tak akan ajar tentang solat kedua lah. Tahu kalau pakar tu pakar Islam dia akan bagi tahulah kan. Tapi secara saintifik dia tak sebut pasal tu lah. Itu kira dia punya value added dia sebagai dan kita pun kat Singapura ni mungkin nak jumpa pakar yang Islam pun tak ramai. Kan jumpa pakar yang, tapi kadang ada pakar juga walaupun dia Islam dia kata dalam agama masing-masing mungkin boleh doa kan. Tu baguslah. Jadi kita boleh selain pada, jadi kita lihat ada beberapa perkara yang perlu kita lakukan. Kan antaranya tadi saya sebut tentang ala bizikrillah tatmainnul qulub. Orang yang hendaklah kita berzikir pada Allah supaya hati kita tenang. Jadi kita memang perlu ingat Allah. Kan? Dan juga kita perlu ingat Allah, zikir pada Allah. Dan juga pastinya dalam Quran pun ada sebut tentang ni. Ada satu kajian saya pernah baca, dia sebut kata dalam surah Al-Ma'arij ayat 19 hingga 23. Dia kata ayat ni cerita tentang anxiety. Ayat tu berbunyi khuliqal insanu halu'a. Saya nak ingat balik. Idza massahul khairu jazu'a wa idza massahul khairu manu'a illal musallina allazina hum ala salatihim daimun. Kan? Ini tadi saya baca ayat yang mana satu. Jadi itu adalah menerang innal insana khuliqa halu'a. Idza masahu syarru jazu'a wa idza masahul khairu manu'a illal musallina allazina hum ala salatihim daimun. Betul. Jadi Allah kata dalam Quran, sesungguhnya manusia ni dijadikan dalam keadaan yang resah gelisah. Anxiety lah. Kita ni kadang Allah jadikan kita ni resah, gelisah, anxiety. Idza masahu syarru jazu'a. Bila kita resah, kan? Bila kita ditimpa keburukan, kita akan rasa resah. Bila kita ditimpa kesusahan, kita akan jadi resah, gelisah. Bila kita ditimpa kebaikan, wa idza masal khairu manu'a. Bila pula kita diberikan kesenangan, kebaikan, kita akan jadi kikir, lupa. Kira-kira ni bakhil lah. Lupa. Bila kita susah, kita gelisah. Bila kita senang, kita lupakan Allah. Kita kedekut, kita bakhil, tak ingat Allah. Illal musallina allazina hum ala salatihim daimun. Kecuali orang yang melakukan solat.
Allazina hum ala solatihim daimun, dan dia sentiasa melakukan solatnya lah. Dalam keadaan yang tetap dalam melakukan solat. Jadi Allah dalam ayat ini para pengkaji kata, yang pengkaji yang researcher ni kata dalam bahagian agama, dia kata solat ni adalah satu psikoterapi dan nak membantu orang yang anxiety. Macam saya katakan tadi kan, macam saya katakan tadi, bila dia ada resah gelisah, kita mengadu dengan Tuhan. Kita minta tolong dengan Tuhan. Kita seek help, guidance from God. Kan, jadi itu antaranya. Ya, maknanya kita solat dan kita doa. Cuma dalam Islam ni bukan solat dan doa sahaja. Ada orang kadang dia sikit-sikit pergi terapi ke makan ruqyah. ruqyah. Ada yang ruqyah? Yalah, dia kata kau masuk syaitan, masuk jin, masuk iblis. Kadang-kadang macam gitu. Ataupun dia ajar bagi dia solat dan doa je lah. Tapi solat doa tu perlu ada, tapi ia sebahagian daripada keseluruhan guidance ataupun orang kata sebagai panduan daripada agama. Dalam panduan agama banyak juga perkara-perkara yang Nabi ajar. Antaranya, pernah dengar hadis al-mu'minul qawiyyu khairu wa ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif. Kan? Maknanya, letak di sini. Kan? Maknanya hadis yang Allah kata al-mu'minul qawiyyu khairu wa ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif. Orang yang mukmin yang kuat lebih Allah suka dan lebih Allah cinta daripada mukmin yang lemah. So kira ni Nabi ajar. Jadi maknanya untuk nak bagi kesihatan mental yang bagus, kita kena apa? Kita kena exercise, kena senaman. Kita kebanyakan orang-orang yang menghadapi cerdas dan badan yang betul, kebanyakan orang-orang yang menghadapi kesakitan mental ni dia menyendiri. Dia isolate selalu. Dia selalu push orang lain, push away. Dia dah tak jumpa kawan, tak jaga makan, tak jaga minum, duduk dalam bilik saja. So, kira kesihatan makin ni lah, makin down lah. Makin down. Dia dulu dia selalu senaman, exercise, main bola, dah tak lagi. Dulu dia selalu jumpa kawan, dah tak lagi. So jadi antara cara nak ubat kesakitan mental ialah dia kena kembali kepada kehidupan dia yang sebelumnya. Itu antara cara nak ubat. Bukan sekadar dia macam berdoa berzikir, tapi dia juga kena lawan diri dia untuk kembali kepada kehidupan yang sebelumnya. Kau balik semua berawan. Ya, dan juga antaranya juga dengan menjaga kita punya social well-being kita. Islam juga mengajar supaya kita ni jaga kita digalakkan untuk nak berkenal-kenalan juga. Dalam Quran surah Al-Hujurat Allah sebut konsep dita'arafu. Kita ni Allah jadikan lelaki dan perempuan untuk berkenal-kenalan. Kita tak boleh hidup sendiri saja. Berpasangan Ustaz. Berpasangan, kahwin. Kita tengah cari ni berpasangan. Kita kena bergaul, berjumpa dan bersosial lah dengan kawan-kawan. Kan sebab tu dalam satu hadis juga Nabi sebut tentang yang pernah dengar hadis kata sab'atu yuzilluhullahu fi zilli yauma la zilla illa zilluh, yang tentang 7 orang yang Allah berikan perlindungan di bawah perlindungan Allah, arasy Allah. Tiada perlindungan kecuali perlindungan daripadanya kan. Pada hari yang tiada perlindungan kecuali perlindungan Allah. Maknanya pada hari akhirat, hari kiamat lah. Semua orang susah cari perlindungan, Allah kasih dia perlindungan. Tak ada orang tiada hari yang ada perlindungan kecuali perlindungan daripada Allah SWT. Ada 7 Allah sebut. Antaranya siapa? Antaranya yang Allah sebut Nabi kata warajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua orang yang cinta kerana Allah, berjumpa dan berpisah kerana Allah. Macam Sabihi dengan apa tadi? Khalis pula. Mukhlis pula. Khalis. Dia kurang makna. Khalis dengan Sabihi. Khalis dan Sabihi datang sini kerana members kan? Members.
suka, kalau tidak tak suka dia buat, pernah lipat dengan dia. Kan? Dengan Firdaus semua. Sebab suka dengan dia, kamcing dengan dia, kawan yang baik, kerana Allah lah kan. Berjumpa, kerana Allah. Kita kan buat program dakwah ni, walaupun tak ada nama dakwah, tapi kan program bercakap pasal nak apa namanya, nak tolong orang kan, nak bantu orang. Kerana Allah lah. Berjumpa kerana Allah, berpisah kerana Allah. Ini kan part of socialize. So, tu Nabi ajar. Kita ni kita cinta kerana Allah, dua orang jumpa kerana Allah, cinta kerana Allah, berpisah pun kerana Allah. Dia pada hari akhirat ni antara 7 orang yang Allah bagi perlindungan. Yang tiada orang dapat perlindungan kecuali 7 golongan ni. So jadi ini, kalau kita pergi konteks lebih luas, kita dalam hidup ni tak boleh sendirilah. Betul. Ya, kita kena. Jadi Allah ajar, Nabi ajar untuk kita bersosial. Sosial bukan sekadar sosial meripik-meripik, berbual merapu-merapu semua. Tapi sosial juga buat benda yang bagus. Benda yang manfaat. Benda yang bermanfaat, benda yang berfaedah. Dan juga kan tadi tentang kesihatan, tentang apa namanya socialize kan, tentang solat, tentang doa. Dan jangan lupa Nabi juga ajar, kalau kita lihat dalam hadis ni, tentang apa kita panggil, tentang kita juga perlu mendapatkan bantuan daripada pakar. Innallaha, Nabi kata innallaha anzala da' wa dawa' li kulli da'in dawa' fatadaw wala tatadaw bi haram. Allah turunkan setiap sakit tu ada ubatnya. Dan setiap sakit ada ubatnya. Fatadaw wala tatadaw bi haramin. Maka berubatlah dan janganlah berubat dengan perkara yang haram. Maknanya Allah juga ajar, Allah bukan ajar, Nabi bukan cakap pasal doa. Nabi bukan cakap pasal, Allah bukan cakap pasal dalam agama bukan doa dengan solat je. Allah juga ajar kita cari jalan ubat. Doa dengan solat itu adalah doa. Ikhtiar juga. Mungkin ada kata penawar, tapi dia penawar dari sudut spiritual lah. Dalaman lah kan. Tapi kita juga perlu dapat ubat dari luaran juga. Kena jumpa pakar, jumpa doktor, jumpa psikiatris, jumpa psikologis. Ustaz sebab ni ada free booking lah session terapi. So kita kena mencari pakar, kira terapi. Betul, maknanya kita kena pergi jumpa doktor lah. Sebab ni mental. Dia boleh diagnose untuk kita kan. Kita. Jadi bila kita jumpa pakar, psikiatris contohnya, dia akan ajar kita. Satu, jumpa psikiatris ni, satu kadang dia kasih ubat untuk bagi kita tenang. Contohnya, orang yang ada tekanan yang teruk seperti bipolar dan dengan bipolar disorder. Orang bipolar disorder ni, dia kadang-kadang akan jadi depression. Kadang-kadang dia akan opposite of depression tu. Dia jadi macam aktif gila. Aktif gila. Mak ni nak kena censored ni okey. Mak dia terlalu aktif sampai tak bangun tidur. Tak tidur. Kita tidurlah. Tengok TV, Netflix apa, tidur jugalah lepas tu kan. 3 pagi, 4 pagi. Yang member ni dia tak tidur. Dan tak tidur, dia tak boleh tak tentu arah. Tak pernah dengar. Dia gelisah. Dia akan kontak awak malam pukul 3 pagi. Halis, call Halis. Mesej Halis tak jawab. Halis dah tidur lah pukul 3. Akan call Halis. Ring. Tidur. Dia call lagi. Halis tak jawab. Dia call pula Sabi pula. Sabi pukul 3 pagi pun. 3 pagi. Ya, hello, saya. Nak jawab susah tapi saya tengah tidur sebenarnya pukul 3. So, bila tak jawab, dia akan rasa macam terganggu. Dia kejut bapak dia pula. Bapak nak tidur. Bapak tak layan lah nak tidur. Mak pun tak boleh nak tidur. Mak dia apa nak, lepas tu bila tak layan dia akan rasa marah, rasa gelisah, akan rasa orang tak sayang dia. Terus balik ke depression. Kadang-kadang balik ke depression. Boleh jadi depression balik pula. So orang macam gini kadang-kadang dia akan buat antara satu ciri-ciri mental illness ialah dia akan buat keputusan yang tak elok. Dia akan reflect dia punya judgement dia. Dia akan buat
dia punya lack of judgement lah. Dia punya keputusan tu akan decision making dia agak Dia tak indecisive lah. dia akan dia mungkin nak terjun ke, mungkin nak ambil pisau ke, nak cederakan diri dia, nak perhatian, nak terjun, apa macam-macam lah. Keluar malam ke, pergi mana-mana tempat yang, jadi itu semua perkara-perkara yang tak ini bipolar lah. Jadi bila bipolar ni, antara caranya ialah doktor akan kasih ubat. Dia kasih ubat, dia akan lebih relax. Bila dia lebih relax, dia akan tidur. Macam pimpil lah. Dia tidur. Bila dia tidur, kita kan kena tidur. Bila kita Betul-betul tidur, rehat, kita kan kadang tak cukup tidur, kita akan jadi macam pening, kita akan rasa macam nak jawab periksa pun susah kalau kita exam kan. Kita macam tak berapa kan, tak berapa macam kemarin kita cancer kan. Sakit kan. Sebab macam mengantuk, nak tidur. Badan Sebab, sakit kalau pergi memang tak fresh lah. Tapi kalau dah tidur dah segar, hari ni belum berbual macam semangat kan. Sebab dah sihat, dah cukup tidur kan. Bertenaga. Dah bertenaga. So orang yang macam tak cukup tidur ni, dia jadi sebab dia sakit, dia minda dia tak pernah accept betul. Jadi dia segar, dia ganggu semua orang, dia jadi buat keputusan pun tak apa-apa betul. Tapi bila dia dah lagi dapat ubat daripada psikiatri, dia tidur, dia akan lebih cool down, calm. Dia akan rehat, lepas tu dia akan lebih, dia akan tak meripik sangat lah. Dia akan lebih tenang. Jadi itu sebab tu kena jumpa psikiatris akan diagnose kita sakit apa. Kemudian akan kasih ubat contohnya. Dan akan bantu kita juga dari sudut beberapa latihan-latihan dipanggil relaxation therapy. Kan exercise, minda sebagainya kan. Dan juga dia akan bantu juga bagaimana kita nak lawan fight kita punya minda sendiri. Minda kita ni. Sebab minda ni dia ada, orang yang sakit mental dia ada beberapa fikiran yang negatif. Banyak. Negative thought, irrational belief. Dia punya mindset dia lain. Mindset dia, sebab mindset dia macam tu lah dia jadi macam tu. Orang yang anxiety, dia punya mindset apa? Cikgu tak suka dia. Cikgu ni mungkin nak marah dia. Memang cikgu nak marah tapi normal lah. Bagi kita normal lah kan. Kira macam kalau mak bapak marah kita, normal lah. Tapi bagi dia tak boleh marah tu. Dia macam rasa feel bad. Kawan dia akan fikir bukan-bukan pada dia. Dia start overthink dia. Dia overthinking. Dia overthinking sangat. Jadi tak pergi. Ataupun orang yang macam, even macam orang yang bulimia. Anoreksia, orang yang nak kuruskan. Nak kuruskan badan. Dia akan muntah. Kenapa? Dia punya apa irrational thought dia? Tak tahu. Dia macam dia banyak makan, dia fikir dia akan muntah. Dia rasa tak cantik. Macam gemuk sangat. Penampilan dia. Dia rasa dia ni dah, padahal dah kurus dah. Tapi dia rasa dia tak cukup kurus. Dia rasa macam buruknya. Macam ada fat lagi lah apa semua. Kan? Jadi itu adalah irrational thought. Jadi dia kena buang dia punya pemikiran dia. Maknanya cantik ni tak semestinya kurus sangat. Kurus sangat tak cantik. Macam kayu. Kurus sangat kira macam malnourished kan. Kira tak cukup. Kena sederhana lah. Sederhana cukup. Kan taklah terlalu obese, mungkin agak terlalu berat sangat, tak terlalu kurus sangat. Sederhana lah. Dan yang paling penting, menjaga, walaupun orang tu badan dia agak semangat, tapi dia perlu jaga pemakanan yang sihat, exercise. Makanan, ada juga orang kurus yang ada kolesterol yang banyak. Sebab tak jaga makan, tak exercise. Kan? Jadi pemakanan seimbang. Jadi dia perlu jadi dia kena mindset dia kena betul. Okey, aku pergi sekolah ni, sebenarnya kawan-kawan okey, kawan-kawan biasa sebenarnya, tak ada apa-apa pun. Ataupun aku ni dah cantik dah sekarang ni, bukannya kurus sangat, bukannya apa. Jadi dia kena lawan minda dia. Tapi nak lawan minda tu tak senang. Kena belajar. Belajar daripada pakar juga. Belajar daripada pakar, dipanggil Cognitive Behavioral Therapy, CBT. Ada istilah di mana psikiatris akan ajar bagaimana nak ubah minda yang negatif kepada positif. Bila dia ubah negatif kepada positif, dia akan reflect kepada dia punya action dia. Sebab dia dah dapat minda dia dah betul, kawan sebenarnya okey. Marah ni mestilah cikgu. Marah adalah part and parcel of. Cikgu mestilah marah kalau tak pergi sekolah ke apa ke kan. Kawan-kawan pun tak kisah sangat. Kawan-kawan pun rindu dekat dia. Bukan kawan-kawan. Kan kelas minggu tak pergi sekolah. Kawan-kawan merindu lah. Kan kawan-kawan macam miss dia. Bukan kawan-kawan. Tapi dia fikir kawan-kawan pun tak suka dia. Kawan-kawan akan panggap dia bodoh. Tak pandai maths lah, tak pandai sains lah apa semua. English lah. Jadi dia kena ubah. So dia akan, dengan itu dia akan insyaAllah
pergi sekolah. Hmm. Adik-beradik pula support, mak support, boleh, insyaAllah boleh, kawan-kawan okey, jangan bimbang, tak ada apa-apa kat sekolah tu. Kita tak macam, kau ni apa? Orang semua pergi sekolah, tengok kat bawah tu, semua pergi sekolah, kau seorang tak pergi sekolah. Orang semua pergi kerja, kau seorang tak pergi kerja. Kan? Kan? Dia dah lah macam pening ni semua, malam tak boleh tidur, menangis apa semua. Dia punya pasangan dia, adik-beradik dia, bapak dia, macam gitu. Lagilah tak boleh kontrol. Tapi kalau kira soalan seterusnya lah Ustaz. Kira bagaimana kalau ingin menangani orang yang ada penyakit mental? Bagaimana nak ingin menangani orang yang penyakit mental atau menghadapi semasa penyakit mental? Jadi kita kena satu, salah satunya support kan Ustaz? satu kita kena faham, kita kena tahu dan faham. So mungkin satu caranya ialah kita buat tadilah. Galakkan dia bersosial, galak suruh dia teruskan solat, teruskan doa macam biasa, dan jangan lupa bawa dia mungkin dapatkan rawatan. Dapatkan dia rawatan. Pakar-pakar tu lah. Pakar-pakar. Dan kita pun bila dia dapat rawatan, kita pun sama-sama pergi pun ada workshop dia, biasanya ada macam rehabilitation session ni, dia bukan kata offer kepada patient but also to the family, to the caregiver. Jadi kita pun belajar juga. Jadi kita pun kena support. Contohnya, saya bagi contoh. Kalau orang yang tak, ada orang kadang dia yang macam bipolar tadi, dia tak boleh tidur. Dia tak nak makan ubat. Baik apa mak bapak dia cakap makan ubat. Dia tak nak makan ubat. Macam mana? Tak tidur lah. So macam mana nak jaga dia? Mak bapak dia juga kena tolong dia supaya Mak Kena bapak kena bimbing dia tolong. suruh makan. Mak bapak boleh ke jaga satu hari cope dengan dia satu hari tak tidur? Betul lah. Semua nak tidur. Semua nak tidur. Mungkin. Tapi kalau semua adik-beradik, semua keluarga bersatu padu, sokong, kan boleh bantu-membantu. Katakan ada satu abang ni suka tengok TV malam-malam, besok tak sekolah. Dia boleh jaga sampai pukul 2 pagi. Betul. Kan? Yang lain tidur tak apa ni. Abang ada, abang tengok TV ni. Abang dia tengah main game. Kan? sampai pukul Abang 5 tengok pagi. apa Squid Game sekarang ni kan. Habiskan sampai 6 Abang tengok pagi. Squid Game. So don't worry, abang jaga. Apa-apa abang ada. Kan? Adik ada. Apa abang tak nak spoil dia punya game dia. Lepas tu mungkin dia dah masuk subuh, katakan dah dia besok sekolah dia sampai overnight contohnya, dia pula sembahyang subuh, bapak dah bangun, bapak pula jaga. Tukar-tukar. Macam itulah. So itu contohlah kan. So perlahan dia boleh pun menggunakan ubat tu. Jadi kita mungkin macam mana nak support dia, bagaimana nak pujuk dia. Jadi contoh sebab apa? Kalau masalahnya kadang satu orang je yang jaga. Mak jaga. Adik-beradik tak kisah, bapa tak kisah. Nanti lama-lama mak Pun ada. mak yang stres lah. Mak pula mental depression. Sebab mak dah tak ada life. Tu lah boleh melibatkan mak dia juga. Mak ke bapa yang bapa kita kan kita nak jaga kita punya mental wellness ni, kita kena jaga diri juga. kena jaga kesihatan kita, kena jaga makan kita, jaga minum kita, kena jaga solat kita, kena jaga kena exercise, kena jumpa kawan, main bola ke apa ke, tengok TV, kan? Kerja, sekolah. Jadi itu semua kan buatkan kita lebih macam balance kan? Tapi oleh kerana kita jaga, kita dah consider jaga dia, yang lain tak tolong, kita dah lost kita punya Sense of life. life kita. Kita tak jumpa kawan kita. Mungkin kita terpaksa berhenti kerja untuk jaga anak ni. Habis lepas tu tak jumpa kawan lagi. Tapi kalau semua kawan jaga, mungkin hari tu mak boleh off. Wah. Syok mak dia. Mak hari Sabtu mak nak ada live mak lah. Mak dah tak kerja sekarang ni, jaga adik, jaga kakak, jaga abang yang sakit. So adik-beradik pula jaga. Mak off. Mak jumpa kawan dia ke, hangout ke, nak bagi mental dia relax lah. Suruh Mak dia pergi, punya family mak members nak lain pergi semua walk jaga. ke. Suruh family member dia jaga dia juga. Turn lah. Kau tak mak pula depression nanti. Mak pula mental, bapa pula mental. Ada satu keluarga pula mental Tapi jangan So jadi ni adalah mental lain ni mental. 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 so support lah, support semua kena tolong. Betul kena like legit betul tolong So lah. kita cuma boleh hanya tolong dorang dan dorang pun kena tolong diri dorang sendiri juga kan. Betul. Sebab tu kita kena bawa dia macam pergi rawatan. Rawatan tu. Mungkin kita boleh ajar dia baca doa.
solat. Tapi jangan lupa kita dapat rawatan sebab dia pun kena lawan diri dia sendiri. Kita tak boleh kita je, dia pun kena lawan. Ada banyak ni untuk dia merawat banyak benda. Kena belajar lah. Kira dia punya family member pun ada ujian untuk menjaga dia lah. Kira itu itu salah ujian satu dia. ujian dia kan. Kira Extra test. seratus. Dan ini semua Bonus semua yang Nabi ajar lah, yang kita bincang tadi ya. Allah ajar gini, Nabi ajar gini. Jadi cuma orang ingat kadang agama Islam ni solat doa aje, tapi banyak kan panduan yang tadi di kalau dari segi kematian ni, especially mental health ke apa kan, bagaimana Nabi SAW menangani kira kehilangan anak-anaknya? Okey, satu kita lihat kalau Nabi pernah dalam sejarah memang sirah ada memang merekodkan Nabi kehilangan anak tak 3. Tiga anak lelaki kan. Maksudnya dia adalah terakhir. 3 anak lelaki Nabi meninggal semasa kecil. Kan? Tengok Nabi. Nabi ni Allah sayang dia. Anak dia pilih. Tapi Allah tarik anak dia. Nabi tak ada anak lelaki. Ada 4 anak perempuan. Dapat anak lelaki Allah tarik 1, mati. Beranak lagi, mati. Mati lagi. Boleh mental tak macam tu? Zuriat tu memang susah nak dapat kan? 3. 3 Allah tarik. Nabi boleh persoal. Orang kalau tak cukup kuat macam, apa ni? Kata aku Nabi. Allah tarik. Kan? Betul tak? Boleh macam gitu kan? Tapi satu tapi kita pun kena reflect lah. Tengok, Nabi Allah test. Kalau Allah test Nabi, apa lagi kita? Betul tak? Nabi yang Allah sayang, Allah test. Kita ni sayang buat macam Nabi punya amalan ke? Pastinya tidak kan? Darjat dia memang betul-betul berbeza kan. Pernah ke kita sampai ada 3 sampai meninggal anak kita ditarik macam itu kan? Kan Nabi ni kalau dia demam sakit, Nabi kata aku ni bila aku sakit demam 2 kali ganda daripada korang semua. 2 kali 2 kali ganda. Sekali tak cukup. Maknanya kalau kita 38 darjah Nabi berapa Dia darjah? fikir pasal umat dia lagi kan. Sebab maknanya Allah nak kasih Nabi pahala dia lebih daripada orang lain. Jadi 2 kali ganda sakit Nabi. Jadi balik pada tadi, pertama sekali kita lihat Nabi bila meninggal, Nabi nangis tak? Nangis. So jadi bila kita dalam apa-apa hal pun kena seimbang. Tak boleh nak kontrol tak nangis. Tak boleh pendam diri gitu lah. Tak boleh pendam. Kena layout juga lah. Kena layout, lepaskan. Tak boleh juga nangis macam meratap merau-rau untuk pergi pelolong. Tak boleh juga. Kerana Nabi pun manusia. Nabi pun fitrah, manusia biasa. So natural. seimbang. Boleh kita nangis tetapi jangan terpekik pelolong, meratap, meraung macam orang. Ada setengah orang kan macam gitu kan? Jadi kita sedahan. Nangis. Dan pastinya jangan lupa Tuhan lah. Doa, zikir, tenang kan? Macamlah time Nabi meninggal, Nabi wafat. Nabi wafat, siapa yang macam tak boleh terima mula-mula? Kalau ikut sirah. Kau pun khalifah semua. Dia punya Anak dia. Kan Sayyidina Umar. paling Sayyidina Umar dia marah. Siapa cakap Nabi mati? Siapa cakap macam tu? Berani siapa cakap? Aku memang ganas lah. dia memang tegas kan, dia macam maknanya dia sayang sangat Nabi lah sampai tak boleh terima hakikat lah. Kan? Kemudian tapi kita lihat siapa yang tenangkan dia? Siapa? Abu Bakar lah. Abu Bakar cool. Dia kan Tapi relax dia cool, tapi dia Abu Bakar. Kira hot. Panas so intense. Dia relax lah, dia cool lah. Bagus. Orang lain tak boleh tegur Umar ni. Takut kan? Takut dengan dia. Abu Bakar dia boleh dengar. Dan Abu Bakar dia boleh dengar kan. Jadi Abu Bakar sahaja yang ingat Abu Bakar senang je, dia baca ayat Quran. Dia baca ayat Quran, dia kata wa makana Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa immata au qutilan qalabtum ala aqal. Saya lupa, tak apa, saya nanti tersalah pula ikut. Ayatnya lebih kurang, maknanya Nabi maksudkan ialah Allah akan maksudkan wa makana Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Ayat tu. Wa makana Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul.
Maknanya tidaklah nak. So Umar tengah mengamuk kan, marah kan. So Abu Bakar, orangnya tak berani nak tegur kan. Kata Abu Bakar, baca ayat tu je. Wa ma kana Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Bukan Muhammad kana, tidaklah Nabi Muhammad itu kecuali hanyalah seorang rasul. Qad khalat min qablihi rusul. Dan telah berlalu sebelum-sebelumnya rasul-rasul yang lain. Maknanya apa? Nabi Muhammad tu ni manusia biasa je. Dia cuma menyampai juga. Menyampai je. Nanti dia akan mati juga, dia akan wafat juga. Dia sama macam nabi-nabi yang dulu. Nabi Musa, Nabi Adam, Nabi Yusuf, Nabi Yakub semua kan meninggal. Kan wafat. Sama kan? Sama macam Nabi. Jadi bila tu datang tu ayat siapa? Abu Bakar. Ayat daripada ayat Quran. Ayat Quran. Allah cakap, itu bukan kata Abu Bakar, itu kata Allah. So bila Umar dengar, Betul juga. Umar dengar tu stop lah. Tu Umar terima hakikat lah. Kat Umar ni dia memang faham. Okey, Umar ni dia punya kehebatan dia orang yang sangat faham Quran. Dia memang dia punya level understanding dia memang power. Jadi dia banyak buat sebab Umar ni dia antara orang yang bila dia ijtihad, bila dia macam buat thinking tentang sesuatu benda yang baru, ada problem baru, dia akan bagi solution dia selalu betul. Bila Nabi tanya pendapat Umar ni selalu sama dengan ayat Quran yang datang lepas tu. Dia macam dia agak macam hebat dia macam gitu. Hebatlah. Jadi sebab tu bila dia nak bunuh, dia marah adik, ingat tak? Maksudnya Adik dia nak masuk agama, adik dia masuk Islam kan? So dia nak marah kan? Masuk sekali dengar Ayat Quran surah Taha kan? Taha. Terus dia tenang. Sebab dia understanding dia pasal mengenai dia menghayati tu tinggi sampai terus kita dengar ayat surah Taha tak apa-apa. Sedapnya sorry. Dia dengar Taha daripada nak pukul ke, nak bunuh ke, nak apa, terus jadi cair terus kan. So dengar ayat daripada Nabi dengan Abu Bakar terus Tenang. terus faham. Terus terima hakikat betul lah. Betul lah. So jadi balik persoalan tadi kan. Jadi ialah caranya bila kita ditimpa isu macam itu, ialah menenangkan, ialah kita kena support dan juga kita kena menghayati ayat-ayat suci Quran lah. Jadi kita kematian anak kan, macam Nabi Muhammad tadi kan, ditanya kan. Jadi Nabi pastinya Nabi menangis juga macam orang lain, tak salah menangis, tapi jangan melampau-lampau dan juga tenangkan hati kita dengan doa, dengan solat. Sebab Nabi ni bila dia nak tenang, nak relax, apa dia buat? Dia solat. Dia cakap dengan Bilal. Siapa Bilal? Bilal yang azan tu lah. Bilal. Dia akan cakap, Bilal, arihna bis solati. Wahai Bilal, rehatkanlah kami dengan solat. Maknanya itu cara Nabi punya relaxation therapy dia tu. Solat. Meditate. So dia azan lah. Bilal azan lah. Solatlah Nabi semua. Sebab bila solat tu adalah cara menenangkan diri. Sebab solat ni adalah gabungan doa, gabungan kita serah diri pada Allah, gabungan exercise semua kan. So kalau dari segi yang Nabi solat kan, kita boleh, kalau kita macam menghadapi sama juga, kita pun solat lah. Kira solat yang benda-benda, kira solat sunat semua boleh lah. Boleh. Solat yang wajib dulu. Kalau solat wajib, solat wajib dulu. Wajib dulu kan. Okay. So on to the next one kan. So kalau orang Islam Muslim kan, kalau dia bunuh diri, like macam dia terjun ke, cucuk ke, tapi during that time condition dia tengah sakit tau. So dia macam dia berdosa tak in that sense? Okey, memang ada hadis kata orang yang bunuh diri ni dia akan, hadis sahih, dia akan disiksa dengan cara perbuatan dia lah dekat akhirat nanti. Cuma saya lihat, kita kena lihat juga daripada sudut konsep kalau orang tu sakit. Sebab Nabi juga ada sebut. Sebab tu kita kena faham ni, kita faham hadis ke Quran, kita kena faham secara holistik.
Tak boleh faham satu hadis ni terus. Oh ni lah. Ni bunuh diri masuk neraka. Gitu. Tapi yang lain semua lupa. Tak tengok Kan? yang Kita kena faham secara menyeluruh. Nabi juga ada sebut Rufi al-qalam an salasin. Terangkat mata pena, maknanya catatan dosa pahala, kan? Dari bagi 3 perkara. Bila satu tengah tidur, sampai dia bangun. dan satu bila dia belum lagi balil, kan? Lagi satu tak silap kalau dia tengah sakit. Dia tengah apa? Sakit. Penyakit. Satu dia tidur sampai dia bangun. Yang kedua, orang yang kanak-kanak sampai dia balik. Yang ketiga, orang yang Sakit. gila kan? Gila. Sampai dia waras. Kita tak boleh kita tak boleh berfikir. Orang yang tak sihat. Mentally Kita boleh masukkan sebagai orang yang mental juga. Kan orang yang saya lupa dia punya dalam perkataan tu. Jadi orang yang tak waras lah. So tu pun kena bila dorang buat tu pun kena ingat pasal tu jugalah. Ya, jadi sebab ada orang kadang dia sihat. Kemudian katakan girlfriend dia tinggalkan dia. Hidup ni tak ada makna. Baik mati daripada duduk My seorang. life without you. Macam gitu. I can't live without Dia you. pun bunuh diri sebab dia rasa dah tak ada makna. Tapi dia sihat, dia waras. Dia boleh masih berfikir lagi. Dia macam single minded lah. Dia macam tak fikirlah panjang lah. Kan? Dia lupa. Habis dia kalau mati tu, katakan dia orang Islam. Mati hidup ni dah tak ada makna. Sebab katakan orang yang dicintai dah tak ada. Habis dia kalau dia mati, dia selamat tak? Tu kalau Tak fikir tu. Kena ingatkan orang cakap gitu, ingatkan dia balik. Nabi ada takut, aku mati macam mana Belum settle. Dah tak ada makna, dia ada ini kan. Tapi bila kat akhirat tu, berapa lama tu nak sampai ke akhirat dalam kubur? Kan lama. Perjalanan lagi lama. Dengan malaikat lah apa semua. Settle ke? Belum tentu lagi. Dia cabut nyawa dia kan. Tapi kalau orang yang macam sakit, orang yang tak waras, itu berbezalah pada saya. Berbeza sebab dia sakit. Sebab orang yang sakit mental ni kadang-kadang dia ada apa? banyak Hallucination. Halusinasi. Dengar orang bisik-bisik. Schizophrenic gitu Macam Schizophrenia. Dia ada banyak yang bisik-bisik ni bukan schizophrenia. Dia ada banyak lagi sakit mental yang lain yang akan terdengar bisikan-bisikan. Orang yang depression pun kadang boleh tahu bisikan-bisikan. Ya, orang yang bipolar pun ada bisikan-bisikan. Jadi bisikan sebab mental tak kuat. Tak semayang, tak doa, menyendiri sahaja. Kan jadi bila mental kita tak kuat, jin dan syaitan pun join in lah. Mudahlah. Kan sebab iman kita turun kan. Kita tak dekatkan diri dengan Tuhan sebab dia ataupun dia solat, dia doa tapi dia tak belajar cara bagaimana nak kuatkan diri dia. So salah diri sendiri juga. Jadi dia kena dua-dua lah. Jadi cuma bagi saya tu lebih pada sakit lah. Dia pun tak minta sakit macam tu. Maknanya kalau dia sihat, dia tak pergi terjun pun. Tapi oleh kerana dia mental, depression ke, schizophrenia ke, dan datang hallucination. Bisikan kan. Sampai dia tak boleh, kan orang yang sakit mental dia tak boleh buat keputusan yang waras. Yang waras. Yang maknanya kalau dalam keputusan yang kalau dia waras, dia tak akan terjun. Tapi oleh kerana dia mental, dia dah tak boleh nak buat decision making yang betul. Dia tak buat keputusan yang tak betul. Dah tak boleh nilai, dah tak boleh bezakan baik yang buruk. Dah macam orang sakit, dah macam orang budak-budak balik lah. Dengan bisikan-bisikan. Kan? Ustaz kalau nampak kat bawah ada mak dia ke? Mak dia. hallucination lah kira. Habis nanti dia terjun terbang kan. Tiga mak dia. Superman Tak, Superman. Kalau Nampak anak dia baru meninggal, dia di depression. Dia nampak anak dia hidup kat bawah. Macam mana? Sedih juga. Tu anak nampak anak dia bisik buangan dia.
Yang bisik-bisik tu anak kau. Macam mana? jadi jadi mental kan. Jajak ni ada solution tak ni? Ni betul kan? So, Okay, saya tak apa yang saya boleh katakan, apa saya boleh katakan ialah ini adalah satu perkara yang saya kira kita kena lihat daripada andaian ataupun panduan Nabi yang lebih menyeluruh. Ada hadis yang kata diberi hukuman orang yang bunuh diri, tetapi ada juga yang Nabi kata orang yang terangkat dosanya kerana orang tu dia agak sakit. Dia agak kurang waras. Ya, jadi orang yang mental ni dia taklah gila, tapi dia tak full sihat mentalnya. Dia tak stable lah. Dia tak boleh buat keputusan yang tepat. Dia masih waras jugalah, cuma dia tak berapa sangat. So selagi dia masih tahu apa yang baik dan buruk juga, dia masih boleh diubah lah, kira macam mengubat lah. Tapi dia mungkin tak dapat Bantuan. ubat dan dia mental makin teruk. Oh, okey. Dan dalam hal ini saya kira kita macam hold kita punya judge lah. Hold our judgement, sama ada dia masuk neraka ke, kan? Orang baru kematian. Anak cik ni, itulah anak cik kan, doalah banyak-banyak lah. Mungkin dia masuk neraka. Kayak gitu kan. Takkanlah kayak gitu, betul tak? Kan? Kita, dan mungkin mak-mak ke kaum keluarga pun akan rasa macam itu. Sebab ada hadis macam itu. Kita tenangkan dia. Cik, mungkin dalam hari ni tak boleh cakap macam tu lah. Dia sakit. Sebab ada juga Nabi kata orang yang sakit ni, dia tak sihat ni, mental dia, dia mungkin dimaafkan. Jadi saya kira mungkin kita doakan agar Allah maafkan dia. Dia mungkin terkecuali daripada diberikan dosa sebab dia sakit. Dia bukan nak buat macam tu. Dia bukan macam kisah orang ni dah dia putus cinta ke apa ke, nak bunuh diri ke apa kan. Tu orang sihat. Kan nak tunjuk dia Romeo and Juliet macam Romeo and Juliet kan. Betul tak? Kan? Tu contohlah. Dari saya kita hold back sikit. Kita jangan cepatlah cakap orang tu. Jangan cepat membuat keputusan kan. Dia masuk neraka ke dia. Sebab Allah yang boleh menilai lah. Kita serahkan pada Allah. Kita anggap dia sebagai sangka baik dengan dia, mungkin kerana dia sakit. Dan sakit ni ada keringanan yang Nabi sebut. Mungkin dia diangkat daripada dosa kerana sebab-sebab tersebut. Ustaz, kalau mental ni adalah tanda macam penyakit, memang salah satu penyakit lah. So betul ke kalau mental penyakit ni tanda kurangnya iman? Kira tadi Ustaz kata dia bila dia dah punya sakit mental kan, kira dia punya jin semua nak join in. Join in. Mungkin ada di kalangan orang-orang yang daripada awal mulanya dia dah spiritual, kerohanian dia tak kuat. Memang tak semayang, tak doa, tak apa. Jadi bila berdepan dengan dan tak dapatkan rawatan pula. Jadi bila berdepan dengan benda-benda gini dia agak mudahlah terima Cuma dan ada juga orang yang mungkin dia solat dan dia doa. Kan? Tetapi kan kita ada iman kita kan turun naik. Iman kita tak boleh kata dia tak ada iman. Beza dengan tak ada iman ataupun mungkin iman dia kurang. Kan? Bagi saya dengan ujian-ujian tu adalah dengan ujian-ujian yang Allah berikan pada dia kena kekuatan. Dan untuk kekuatan tu dia perlukan gabungan di antara untuk teruskan apa yang dia telah lakukan selama ini. Katakan dia memang orang yang solat dan doa, teruskan. Tapi ingat, itu bukan satu-satunya cara untuk nak kuatkan mental dia. Ada cara-cara lain Nabi juga. juga ajar, kan? Kita perlu jaga kesihatan, kita perlu jaga makan, jaga minum, kena doa, kena bersosial. Kita juga perlu dapatkan rawatan di kulli da'in dawa, fatadawa wala tatadawa biharamin. Itu juga bagi saya itu adalah arahan, anjuran Nabi untuk kita dapatkan rawatan psikiatrik daripada pakar-pakar.
Dan juga sokongan daripada sekeliling juga kan. Sokongan daripada sekeliling. Kalau orang memang nampak yang dia ada penyakit mental, kira terus memberi pertolongan. Ya, jadi kita tak boleh cepat buat persepsi bahawa dia ni tak ada iman ataupun kurang iman. Sebab pada saya itu ujian, test. Kita tak kena macam tu. Kalau kira tahap iman tu actually sebenarnya dia dan Tuhan je kira. Kita tak boleh menilai Bukan seseorang. ujian dia teruk sangat agaknya. Sampai ujian dia bertimpa-timpa. Tak tahu. Kita dan dia pun tak ada support sekeliling dia. Mungkin dia solat dan dia doa, tapi dia duduk seorang aja. Tak ada, dia ni orang kadang ada introvert, tak ada kawan sangat. Kawan satu orang je. Kawan seorang pula meninggal. Aduh. Dan tak ada lagi kawan kan? Dia ada satu kawan je yang dia Dan lagi dia introvert. Macam mana tu? Introvert contohnya. Kawan satu. Kawan pula tak ada dah meninggal. Adik-beradik tak kisah. Kan? Yang tak ada orang boleh nak bagi tolong dia, bantu dia. Jadi support tak ada. Jadi dia makin tak kuat. Jadi kadang-kadang ada circumstances yang tak membantulah. Jadi bagi kita jangan cepat kata dia tak ada iman. Tapi itu adalah ujian dan kadang-kadang macam saya katakan tadi, orang yang sembahyang doa pun dia tetap diberikan ujian. Kadang-kadang dia tak dapat tangani. Kerana sekitaran dia tak kuat, support pillars dia tak ada. Jadi dia kalah dengan ujian tersebutlah. Jadi yang paling penting kan kita nampak kat sini kena ada ilmu, betul tak? Ilmu tu penting. Ilmu orang yang sakit dan orang yang sekeliling dia. Jadi dengan ada ilmu, dia dapatkan bantuan yang sewajarnya, dia dapat lebih tahu dia, apa penyakit dia, mungkin segi dia. Dia tak 100% sihat, tapi dia akan by the years, insya-Allah throughout the years dia akan lebih baik dan akhirnya mungkin pulih ataupun hampir pulih. From 30% punya level mungkin naik jadi 70%, 80%. Wah. Dah boleh kerja contohnya. Dulu tak boleh kerja. Ustaz pernah jumpa orang yang betul-betul kira berpengalaman yang ada penyakit mental. Kira dia betul-betul dah pulih kira. Daripada From zero to hero. Zero to hero gitu. Itu. Saya tak boleh nak nilai dia dah 100% baik. Tapi up there jugalah. Sebab macam saya jumpa macam orang-orang yang dapatkan bantuan ni ialah mereka ada menunjukkan tanda-tanda positif lah. Sebab kita jumpa sekejap. Sebab nak jadi baik ni perlu makan masa. Sebab ada juga yang pendapat yang kata kadang-kadang tak ada ubat. Tak ada ubat yang untuk bagi dia baik sepenuhnya. Sebab ia datang daripada diri dia sendiri. Jadi cuma saya tak, pengalaman sendiri tidak ada, tapi apa yang saya lihat adalah ada perkembangan positif. Perubahan yang baik yang positif. Membantu dia menangani masalah-masalah dia. Dan ada orang juga kadang-kadang memang bila jumpa dengan kita tu, dia sendiri dah kuat. Maknanya bila dia jumpa saya contohnya, dia mengandung, tapi saya lihat, alhamdulillah dia kuat. So dia dapat maintain keadaan dia. Kenapa? Kira dia sebab mindset dia agak kuat. Mindset dia kuat lah. Dia semayang tak tinggal, doa tak tinggal, solat malam tak tinggal. Dan dia cuba nak, dan dia pun nak dapat bantuan pula. Dah jumpa psikiatris dah. Tapi dia jumpa dengan saya juga. Macam nak double, macam nak both side lah. Dia dah pergi jumpa pakar, dia dah cuba usaha dia sendiri dan nak jumpa dengan ustaz pula. So mungkin nak panduan dari sudut kerohanian pula macam tu. Bagi dia perangsang, bagi semangat, bagi contoh-contoh panduan-panduan Nabi, ayat Quran, apa yang dia boleh buat, apa yang Nabi buat, kan? Apa yang Nabi ajar. Ujian Nabi-Nabi yang dulu. So semua jadi perangsang lah, lebih kuat lah. Dan memberi jaminan yang apa dia buat ni betul. Just teruskan. Jadi dia akan lebih kuat lagi. Jadi ada orang kadang nampak, dia sendiri tahu apa dia perlu lakukan dan itu yang membuatkan dia agak stable. Dan dia boleh pergi kerja. Cuma ada masanya dia agak terganggu sedikit. Tapi ada masanya dia agak macam rasa down. Tapi manageable. Betul lah, bagus. Dia manageable. Dan ini memakan masa kadang-kadang. Tapi insya-Allah kalau dia dapat, kalau dia konsisten dia dapat macam saya bagi tambahan.
So sekarang ni buat apa kan? So Update lah, update. dulu buat macam mana? Dulu saya jumpa kawan selalu. Kan dulu saya exercise, saya pergi gym, saya pergi gini. Sekarang dah tak, saya banyakkan amalan. So nampak tak? Ada beza dia. Agak tak balance. Dulu dia semayang doa juga, tapi sekarang ni lebih kuat amalan, lebih kuat doa. Tapi pada masa yang sama, Dia tak pergi dah tak gym, pergi tak gym pergi. lagi, Kira dah kesihatan dia exercise tak lagi, tak jaga. dah tak jumpa kawan lagi. So apa yang pandangan saya ialah solat doa tu teruskan. Tapi Seimbang. seimbang, jangan pula lupa benda-benda yang dulu tu. Yang dulu awak selalu jogging, awak selalu pergi gym, awak selalu pergi exercise, awak selalu jumpa kawan, lepak-lepak. Mungkin dulu selalu lepak sangat. Tak payah lepak selalu sangat. Tapi jumpa sekali-sekala. Kira Ingat tak kita tadi? Rajulan social. tahabba fillahi ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi. Kan? Orang yang cinta saling cinta, berjumpakan Allah, berpisahkan Allah. Jumpalah kawan yang boleh memberikan motivasi pada diri dia. Jadi dia lupa sikit masalah-masalah. macam mana tahu dia boleh ajak kawan dia pergi gym sama-sama. Gym. Jadi kawan dia bagi dia semangat balik. Saya dah lama itu- pergi gym. Sebab bila dia tak ada social well-being yang bagus, dia tak sihat, dia menyendiri, dia makin melambatkan. Walaupun dia makin banyak solat. Ingat, bukan dalam agama bukan ajar solat doa aja. Kan Nabi ajar banyak juga perkara-perkara yang lain. Macam itulah. Kira sunah-sunah dia cara dia Kena lihat sunnah secara menyeluruh, menyeluruh. holistik. Bukan satu-satu saja. Ada orang kadang dia satu ni je lah. Fokus yang tu Ayat Quran satu ni je lah. Kan, pasal perang kan. Ni bunuh orang. Bunuh tu dia tak buat ayat Quran banyak. Cakap pasal kena adil. Jangan bunuh orang dalam peperangan. Nak perangan macam mana. Kenapa. Banyak dalam Quran kan ajar. So tak boleh satu ayat Quran je. Dan Nabi buat macam mana. Bagaimana praktis Nabi. Menyeluruh lah. Agama kena lihat secara menyeluruh. Bagus lah. Kira so far kita tahu macam mana nak menangani, kita tahu apa dia zaman-zaman dia macam mana. Dan apa lagi kalau penyakit mental dan sekali lagi kematian juga. Mental tu. Soalan seterusnya apa lagi? Ada lagi tak? Kita tak ada. Ada. Ni ingat carry on from Sabinya soalan ni. Kan kurangan iman kan. So is it betul tak Ustaz? Ni apa bila orang ni mental kan, dia macam bisikan syaitan sikit. Ustaz, kena iman. Yelah maknanya syaitan ni sentiasa nak merosakkan kita, nak bantu kita, nak menyesatkan kita, nak bagi kita lupa sembahyang, nak bagi. Sebab gini kan tadi kita bincang. Nabi ajar mukmin yang baik ialah mukmin yang kuat. Mukmin yang baik ialah mukmin yang bercampur sosial dengan orang lain. Buat benda baik. Mukmin yang baik juga orang yang solat dan doa. Jadi syaitan ni bukan goda untuk orang tak solat dan doa aje. Dia tak kuat kawan Dia dia. juga goda benda-benda lain juga. Kau macam gitu je lah. Kau tak payah keluar. Kau gini je. Orang makin mental lah. Dia doa solat tapi makin mental sebab dia Tak buat benda lain. dia tak seimbang, tak balance. Minda dia tak exercise, tak apa semua. Saya ada satu lagi soalan lah, tapi dia kira Jadi dia kena bisikan syaitan ni semua. dia kena jadi itu yang apa namanya ujian-ujian daripada maknanya sentiasa nak goda kita lah. Jadi kita kena ujian tu. sentiasa kuatkan jiwa kita, minda dan fizikal kita, dan kita ni tak mental pun sentiasa goda kita. Betul tak? Kita yang sihat ni pun syaitan sentiasa goda kita kan, jangan sembahyang, pergi jumpa perempuan lah apa semua kan. Tapi dia selalu goda kita. Jadi macam-macam cara lah. Bukan orang mental je. Dalam setiap keadaan, orang yang mental ke, orang yang mental baik ke, fizikal, sentiasa dia goda. Jadi cara ni lah bagaimana kita nak lawan ujian tu. Cuma yang tak eloknya ialah macam ni. Ada orang kadang ini adalah ini godaan syaitan lah, godaan syaitan. So yes lah, tapi dan apa nak kena buat? Bagaimana nak tangani? Dia macam pasrah. Tak boleh buat lah ini, syaitan goda lah apa semua. Dia tak boleh lah, tak kuat lah. Dia tak boleh pasrah lah, dia kena lawan lah. Baik orang yang ada mental. Ingat, orang yang ujian syaitan ni
bukan orang mental, semua orang. Semua yang kena. Jadi semua yang kena godaan. jadi bila kita lemah, lagilah mudah orang masuk. Kita tak isikan jiwa kita dengan solat dan doa kan, lagilah mudahlah. Kita tengah depres, tengah kesedihan, lagilah mudah. Ada satu lagi soalan Ustaz, kira soalan seterusnya kan. Actually ini pun relate to yang bisikan syaitan, tapi orang kadang nampak macam ini betul ke bisikan syaitan. So kira soalan ni adalah, betul ke kalau ada orang yang ada mental, kira dia dirasuk oleh syaitan ke ataupun disihir? Ini lagi satu isu. Kita kadang-kadang mudah membuat rumusan disihir. Ataupun masuk jin sebagainya. Mungkin ya, mungkin tak. Saya tak tahu. Kita tak tahu. Saya ni semua kaya. Mungkin kita rasa macam tu, tapi mungkin tak ada orang sihirkan kita je. Kita je perasan. Tak ada orang sihir. Mungkin betul juga. Kan? Tetapi tak kiralah sama ada dia disihir ke, jin dah masuk dalam badan dia ke, jin tak masuk dalam badan dia ke, ataupun dia tak disihir pun. Dia tetap kena buat apa yang kita bincangkan tadi. Dia tetap kena solat, dia tetap kena doa. Okey, kalau dia nak jumpa ruqyah, nak jumpa ustaz untuk bacakan doa-doa zikir-zikir, ruqyah teruskan untuk nak baca jadi orang boleh ubat kalau ada jin dalam badan dia. Jumpa juga dengan psikiatris, bagaimana untuk lawan perasaan-perasaan yang depression ni semua. Kan? Solat, doa, jaga hubungan sosial dia, senaman, jaga kesihatan mental, fizikal dia. Jadi benda tu semua tetap kena buat. Sebab kalau dia kata, sebab masalahnya kadang ada orang kata, dia macam ni semua sebab sihir lah. Dia nak cakap pasal lah. Jadi dia berubat dengan cara doa, dengan cara perubatan Islam ni lah. Minum air, baca air ke, daun bidara lah, apa semua, spray lah, apa semua kan. Dia buat tu je lah. Pergi kat ruqyah ke. Bisa Pergi ruqyah. dia buat itu je. Sedangkan itu sebahagian daripada yang lain. ikhtiar. Dia tak boleh macam itu saja. Sebab ni ada kaitan dengan jiwa dia pun kena lawan. Mental dia kena lawan. Kesihatan dia banyak ada usaha. Banyak. Jadi dia pun kena dapatkan, kan di kulidain dawak tadi kan, perlu setiap ubat ada dia punya penawarnya. Dia pun kena berubat, dia pun kena dapatkan nasihat pakar, psikiatris. Macam mana nak lawan minda dia, mental dia. Minta tolong dengan Tuhan, dengan Allah, kena kuat jiwa dia. Minta juga air dengan ustaz-ustaz ke apa ke ruqyah untuk nak buang, katakan mungkin ada orang sihir dan jin, buat macam tu. Tak boleh macam ni jin syaitan lah. Ini sihir lah. Macam ustaz katakan tak boleh fokus dalam satu. Kira tak boleh fokus dalam satu. Kira macam holistically. Dia kena dia berserah lah. Tak boleh lah, ni sihir. Tak boleh nak belajar. Kau pergi sekolah tak boleh lah. Sihir. Kan? Dia tak buat sesuatu. Dia nak harapkan jin tu, ataupun kalau betul jin tu keluar berbadan dia. Dia nak harapkan sihir tu orang tarik balik. Tapi apa usaha dia? Tak buat apa. Sekurang-kurangnya, kalaupun betul dia disihir, dengan dia berusaha buat kehidupan dia seperti biasa, insya-Allah dia akan dapat menjalani kehidupan dengan lebih baik dan lebih positif. Mungkin akan lebih okey sikit lah. Dia tak berserah lah. Dia kena kuat jugalah jiwa dia. Ada orang banyak macam gitu. Sikit-sikit je gaduh suami isteri, sihir lah daripada orang. Ni aku Isteri tak suka, sihir lah. Isteri suami benci, sihir lah. Dekat rumah dia cek-cek ada tangkai ke apa. tangkai. Padahal dia yang menggatal. Tak. Padahal dia yang sibuk selalu buat benda-benda yang tak senonoh. Tak tahu. Kan? Tak agak Sebab tu isteri dia benci dia. Suami dia benci dia. Mak dia benci dia. Kawan tak suka dia. Kerana perangai dia sendiri tak betul. Dia salahkan dia sihir lah. Orang nak pisah-pisahkan lah. Tapi perangai habit dia tak betul.
attitude dia tak baik. Jadi kadang ada orang dia mudah sangat Buat rumusan menyalahkan orang lain lah, menyalahkan orang sihir. Jadi jawapan respon saya ialah sama ada sihir ataupun tidak. Jin masuk dalam badan ke tidak, dia tetap kena lawan. Tak boleh mengharapkan bacaan-bacaan ruqyah, air-air untuk nak ubat tu, itu sebahagian daripada ikhtiar. Teruskan. Saya bukan kata tolak, tak. Itu teruskan. Tapi juga kena dapatkan bantuan dari psikiatris, expert. Sebab itu juga dianjurkan dalam agama. Berubat dengan yang pakar. Juga teruskan solat doa. Teruskan. Kena makin kuat. Rumah tu kena dalam keadaan yang elok dan baik. Banyakkan sembahyang, azan ke apa ke, buka ayat Quran. Kan? Macam gitu. Dia pun kena jaga hubungan dengan orang sekeliling. Kan ada orang macam contohnya, ada dah stop bersosial. Bukan kata stop bersosial tak jumpa kawan. Parent dia, mak bapak dia pun dah tak ziarah lagi. Mana gitu? Betul tak? Macam mana dapat berkat? Macam mana nak dapat keridaan restu daripada Allah? Kan? Macam kalau dia pergi rumah mak dia sayang dia ziarah mak bapak dia, tu sini dah dapat pahala. Mak dah reda, mak dah happy. Mak dah happy, dah berkat. Mak doa pula sebab mak sayang dia, ziarah dia. Doa pula mak. Mak doa supaya dia dibantu. Dia pun dapat lebih hilang stres jumpa mak, jumpa bapak. Kan? Kita cuma mak bapak kan kita jadi happy. Kan? Betul tak? Macam awak dua belum kahwin dah kan? Belum. Habis? Tak ada belum. So kita ziarah mak. Contohnya macam saya. Mak, saya nak kahwin mak. Minta restu. So macam kita jumpa macam contohnya saya lah. Kan? Saya dah rumah sendiri. So setiap minggu sekali saya ziarah mak saya. Dia happy. Ataupun Saya makan makanan mak saya, dia masak, mak saya happy. Saya pun happy. Betul juga Kan? Dah bila happy hilang stres. Baru pergi free therapy. Kan? betul. Dulu duduk rumah kan, kita sekali-sekali kita miss masakan mak bapak kita kan. Ada kita yang favorite. Makanan. Dan kita jadi relax, minda kita jadi happy, dapat makan. Mak kita happy kan mak kita sebab kita makan makanan dia. Dia doakan kita. Kita pun jadi hilang stres. Itulah jaga hubungan tu salah satu penting juga. Mak jadi bila berselera kan masakan mak makan banyak lagi kuat, lagi sihat. Gitulah. Kalau masakan mak memang best sedap tu. Kan? Jadi kita lupa. Dia lupa sampai dah tak ziarah mak dia. Sebab apa? Sibuk dengan dia dah macam layankan perasaan dia ke apa ke. Jadi jumpa mak, jumpa bapak, jumpa kawan, exercise. Tak mudah lah tapi support lah. Adik-beradik ke, suami ke, isteri ke, support lah. So, Sabi ada lagi tak soalan? Kalau ada saya tak ada. Saya pun ada lah. Tak ada. Tak ada. Dah habis lah. Sudah dah habis. Alhamdulillah. Tak ada. Okay lah, so that's all about it for this episode lah Ustaz. So Ustaz ada macam anything else for the young audience ke? Ataupun any kata-kata murni buat bagi mereka? Yalah. Jadi memang masalah mental health ni satu perkara yang agak in dalam zaman sekarang ni. Dulu orang sebenarnya dah ada tapi orang tak tahu. Tak kisah ke? Orang tak kisah, orang tak perasan. Sekarang dah banyak awareness, public awareness tentang isu ini. Dan juga lagi sekarang COVID-19, COVID-19, banyak orang tekanan sebab duduk di rumah, layan duduk tak ada pekerjaan, dibuang kerja, kan? Karina anak-anak dan sebagainya, ya. Jadi itu semua perkara-perkara yang yes Karina anak, tapi kalau kita bersatu padu, suami isteri saling bantu membantu, kita positifkan diri kita sebab ini akan
ini satu peluang untuk kita berinteraksi dengan anak-anak. Lihat lebih positif. Dulu mungkin kita jarang jumpa. Anak tak rapat dengan bapa, anak tak rapat dengan mak, tapi sekarang kita selalu ada. Jadi itu peluang juga. Jadi kita akan minda, it's all about minda kita, mindset kita. Minda kita lebih positif. Jadi memang ada orang kehilangan kerja, ada orang tak ada kerja, kurang pendapatan. Jadi semua masalah-masalah. Jadi saya harap dengan perkongsian kita pada hari ini, kita akan lebih jelas. Bukan sekadar tahu, tetapi faham. Jadi kita pun dapat, bagi yang sakit, dapatkan bantuan. Bagi keluarga, dapat membantu support. Dan untuk diri kita semua, jagalah kesihatan kita masing-masing. Betul. Jaga kesihatan mental kita, jaga kesihatan fizikal kita, jaga kesihatan spiritual kita. Jangan lupa solat, doa. Jangan lupa beriadah. Jaga pemakanan, jaga tidur. Dan jangan lupa bersosial juga. Wah, terima kasih banyak-banyak. Bersosial dengan keluarga, mungkin ada masanya dengan kawan-kawan. Kawan-kawan juga. Jangan pula kita je yang bersosial dengan kawan-kawan. Kadang-kadang dia je. Maksudnya macam suami je kadang. Isteri jaga rumah, jaga anak. Jadi kadang-kala bagilah peluang juga untuk pasangan kita pun kita juga bersosial juga. Space. Suami isteri pun sama-sama rehatkan jiwa dan minda. Jadi tu insya-Allah mudah-mudahan dapat memberi manfaat kepada apa nama program ni? Betul ke? Betul ke? Inilah Tanya banyak soalan tadi kita kan. ni untuk kita juga tau. Kita berperingatan untuk kita juga. Okey. Itu je lah. So, baik, tanya Dari Stay tuned for more episode. Terima kasih. Assalamualaikum.